صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفاعنا زخرنا مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه من سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Maha suci Dikau ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Dikau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah faqihna fid din. Ya Allah, ajarlah kami urusan agama kami. Wa'alimna al-kitab. Berilah pemahaman mendalam kepada kami tentang kandungan kitab suci Al-Quran. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami dari kalangan hamba-hambamu yang mudah menerima nasihat dan bimbingan yang baik, dan berilah kekuatan pada kami untuk melakukan amal ibadat yang terbaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, berilah kekuatan pada kami untuk memperjuangkannya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkanlah kepada kami kepalsuan, jauhkanlah diri kami dari mengikutinya. Allahumma fa'na bima 'allamtana ya Allah. Berilah manfaat terhadap apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kami. Waj'alna minar rasyidin. Jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa beroleh petunjuk. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan subsidi oleh Allah hingga ke 17 Zulhijjah 1435 Hijriah. Kira-kira dalam 12 hari lagi kita akan menyambut tahun baru bagi kalender 1 Muharram 1436 Hijriah. Kali ini kita berada penghujung bulan Zulhijjah. Kita menyaksikan sempurnanya perjalanan rukun haji, melengkapkan tuntutan rukun Islam yang kelima, dan kita menyaksikan gerhana bulan penuh sebagai manifestasi tanda-tanda kebesaran Allah. Memang pun pada pertengahan Zulhijjah itu akan berlaku gerhana, cuma penuh tak penuh kan? Sebagai isyarat rukun Islam yang kelima, haji, dah sempurna. Kemudian sebagai isyarat kita nak masuk peredaran tahun baru Islam. Kalau ikut kalender Islam dengan peredaran bulan, hari ini 17 hari bulan 12. Inna adad syuhuri 'inda Allahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard wa arba'atu huruf. Hitungan setahun di sisi Allah ada 2 bulan. Hitungan setahun di sisi Allah ada 12 bulan. Waktu mana Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Pada 12 bulan itu ada 4 bulan haram, bulan-bulan suci dalam Islam, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bagi orang yang tak menelusuri kepentingan bulan Islam ni, dia dah kira kalender Kristian 17 hari bulan gaji tak ada habis, nak tunggu 25 hari bulan gaji. Lepas tu ni bulan 10 kita nampak penghujung kalender Islam. Nak tutup amal dengan akhir tahun, nak buka amal dengan awal tahun, tak nampak. Dan yang penting sekali, bagaimana dia nak meniti hari-hari dalam perhitungan bulan Islam. Kerana setiap amalan, gerakan, perbuatan, aktiviti kita dicatat oleh Allah, dan kita diberi balasan maupun ganjaran. Jadi jangan kira kalender kita tu kalender Kristian. Kalau kalender Kristian, bulan ni bulan 10. Berapa bulan? 12 hari bulan 10. Kalau ikut kalender Islam, hari ni 17 hari bulan 12. Jadi kita kena sedar diri. Kalau kita tak ada ilmu, tak beramal, tak beriman pada Allah, tak ada guna duduk dalam muka dunia. Jadi kena ada motivasi diri. Nak mengaji, kena korban masa, tenaga, harta. Kalau kita duduk sibuk dunia, tak jadi nak mengaji. Duduk sibuk dunia, tak jadi nak beramal. Duduk sibuk dunia, tak fikir pada iman. Fikir pada minyak naik, tapi iman tak naik-naik.
Minyak naik 20 sen, abang suding 20 sen kecoh satu Malaya. Tapi iman tak naik, 10 sen pun tak naik, 5 sen pun tak naik. Iman itu bertambah dengan ilmu, iman itu bertambah dengan amal, iman itu bertambah dengan taubat dan kesedaran diri kita pada Allah. Jadi ini adalah manifestasi transformasi keimanan. Alhamdulillah, pada pagi ini kita mulakan sedikit bacaan pada kitab Matla' al-Badrin. Kemudian kita sambung dengan kitab Darus Sami. Kemudian kita sambung dengan kitab Sifat Salat Nabi yang Sahih. Kerana mungkin esok kita akan mati, minggu depan tak boleh nak talaki. Okay? Jadi apa yang ada pada hari ini kita belajar habis, InsyaAllah. Talaki kita ni talaki ekspres. Kita sibuk dengan dunia, sibuk nak buat amal, berbagai halangan. Jadi kita talaki ekspres insya-Allah. Kalau tak faham boleh tanya, boleh interrupt. Mudah-mudahan ada sesi percambahan ilmu. Muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni ayat Quran. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bismillah satu ayat daripada Fatihah yang 7. Dalam solat wajib baca. Tak baca basmalah dalam solat tak sah solat. Kerana membaca Fatihah itu rukun. Dan Imam Syafi'i basmalah diambil kira sebagai salah satu ayat daripada Fatihah yang 7. Kalau kita buka Quran, tabelek Quran Rasam Usmani, tulisan Usmani itu, dalam Quran tu dia tulis 7 ayat. Fatihah 7 ayat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dengan nama Allah, disebut nama Allah tapi merujuk pada zat. Kalau Allah tidak memiliki zat yang maha suci, yang wajibul wujud, tak ada nama, tak ada juga perbuatan. Kalau kita kata manusia, kalau kita tak ada tubuh, tak boleh bergerak. Kalau tak ada tubuh, tak ada nama. Kalau kita tak lahir daripada perut ibu, tidak diberi nama. Mengandung-mengandung gugur, tak beri nama. Ada Allah, Allah ada zat, ada sifat, ada perbuatan, ada nama. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Jadi bila sebut dengan nama Allah, nama tu mewakili zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Dia kata zamihan, kena pada tubuh dia, kena pada sifat dia, kena pada perangai dia. Tersebut ada nama. Nampak? Allah lafzul jalalah, lafaz yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Kita tengok lillahi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi tis'atu wa tis'ina isman fad'uhu biha wa man ahsaha dakhala al-jannah. Allah tu ada 99 nama. Sebutlah, serulah, ingatlah, hayatilah nama-nama Allah. Barang siapa yang melakukan sedemikian, Nabi kata dia akan masuk syurga. Masuk syurga dengan kefahaman, masuk syurga dengan penghayatan. 99 tu Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbirul Khaliqul Baril Musawwirul Ghafurul Qahharul Razzaqul Fattarul Alim. Mana Allah? Allah tu Asmaullahul Azam, dikecualikan daripada 99. Asmaullahul Azam iaitu lafzul jalalah alif lam lam ha. Sebab tu orang Kristian tak boleh guna kalimah Allah. Kerana kalimah Allah tu Ismul Azam, mukhtasun lillah. Tak boleh nak letak pada manusia, berhala, Ultraman, Batman, Superman, Capman, Power Rangers. Tak boleh nak guna kalimah Allah tu sebab nama tu khusus melambangkan kewujudan, kebesaran dan keagungan Allah. Ada pun ustaz-ustaz dia kata boleh guna, orang Kristian boleh guna kalimah Allah tu, dia tak tahu kalimah Allah ni apa benda. Bukan sekadar sebutan, adalah merupakan pengiktirafan kepada wujudnya Tuhan yang sebenar, iaitu Allah. Macam mana Kristian nak guna kalimah Allah? Sebab Kristian faham Tuhan 3, Tuhan Bapa, Tuhan Roh, Tuhan Anak. Kalau dia nak gunakan kalimah Allah, buat definisi yang baru tentang Allah tu ada sekutu. Syarikul Bari, wujud Syarikul Bari lillah, wujud sekutu bagi Allah. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Jadi orang Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi tak layak nak guna kalimah Allah. Boleh mereka nak guna kalimah Allah, tapi dengan syarat kuliah ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Katakanlah wahai ahlul kitab, hang ada hak ikut Nabi Musa ke, kitab Taurat, hang ada hak ikut Nabi Daud ke, kitab Nabi Zabur, hang ikut Nabi Isa ke, kitab Injil. Mari sini, ta'alu. Mari sini, duduk sekali. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kita duduk sekali, pegang kepada satu kalimah yang menjadi persamaan antara kita bersama. Bainana wa bainakum. Apa dia? Apa dia? Allah na'budu illallah. Jangan kita mempersekutukan Allah. Jangan kita menyembah Allah dengan mempersekutukannya dengan sesuatu. Jangan. Kalau betul-betul ikut Nabi Daud, betul-betul ikut Nabi Isa pada Injil, betul-betul ikut Nabi Ibrahim, kalau betul-betul ikut Nabi Musa, ikut Nabi-Nabi dahulu, marilah. Kalau nak guna kalimah Allah, marilah. Mana kita memperhambakan diri pada Allah, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Itu tauhid, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua nabi-nabi dulu bawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Rasul ulul azmi ke, semua bawa ajaran tauhid, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma istilah Ahlussunnah wal Jamaah tu tak timbul lagi di zaman mereka, zaman awal Islam tu. Nampak? Bagaimana Kristian nak guna kalimah Allah dalam keadaan mereka mempersyirikkan Allah? Hindu syirik Allah, Yahudi syirik Allah, Buddha syirik Allah. Nampak? Ni lafzul jalalah, lafaz yang ada kemuliaan kebesaran. Lepas tu kitab-kitab agama hak ada nama Allah, hak ada basmalah, hak ada ayat Quran, jangan letak mengata macam surat khabar ke. Hatta telefon kita sendiri pun ada aplikasi Android ke apa Apple ke yang ada Quran, yang ada nama-nama Allah semua tu, kena letak elok-elok. Habis telefon tu masuk jamban, masuk tanda hari ke apa ke, ada apa ke kita tak buka tak apa. Sama benda hak ada dalam ni, benda hak ada dalam ni. Allahu akbar. Ar-Rahman, Ar-Rahman tu sifat bagi Allah. Allah yang Maha Pemurah. Murahnya Allah pada makhluknya di dunia Allah bagi belaka. Islam, Hindu, Buddha, Yahudi, Kristian, hak sembah berhala, sembah batu, sembah kayu, sembah pokok, hak etis, zindik, tak ada Tuhan ke. Setan, iblis, Allah bagi can lagi atas muka dunia. Betapa pengasihnya Allah. Padahal setan, iblis tak ada kerja, derhaka pada Allah. Allah bagi can lagi. Betapa pemurahnya Allah. Tapi ingat, Rahman tu, dalam surah Rahman tu, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah wahai manusia jin yang kamu dustakan? Dusta maksud tak terima akidah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kafir pun maksudnya dusta juga. Yang keduanya dusta maksud guna nikmat Allah tapi melakukan maksiat pada Allah. Dusta juga. Sebab tu kalau kita tengok orang yang tak sembahyang, pakai ketat, padak, singkat, macam mana dia makan, dia minum, dia tidur, dia bangun, dia kerja, menikmati rezeki daripada Allah, dalam keadaan dia mendurhakai Allah. Lagu mana? Dan tak beriman. Yang pertama, dusta Allah menyebabkan dia kufur. Dia tak beriman langsung apa yang Nabi bawa. Yang kedua, dia beriman tapi lakukan maksiat. Dusta juga. Yang ketiga, dia guna nikmat tu untuk mendurhakai Allah. Berarti kita kata guna badan untuk berzina, guna harta untuk riba dan berjudi dan lain-lain transaksi yang haram. Durhaka Allah tu. Tu Ar-Rahman. Betapa pengasihnya Allah. Nikmat-nikmat dunia Allah bagi belaka. Orang jahat, orang baik, orang tak beriman, tak kaya Tuhan pun boleh hidup, boleh senang, boleh makan, boleh minum, boleh kaya, boleh mewah. Ada orang kata, kenapalah Allah tak tolong Palestin, tak hancurkan Yahudi sekaligus, kenapalah? Itulah Ar-Rahman Allah. Ar-Rahim sifat Allah yang kedua. Ar-Rahim sifat Allah yang kedua. Ar-Rahim
Mengasihani Allah tu untuk orang yang beriman negeri akhirat dia. Dan kita ingat ada hadis yang sahih sampai pada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Setiap urusan pekerjaan yang tidak dimulakan dengan membaca bismillah, maka ia hilang keberkatan. Itu pekerjaan yang baik ya. Nak buat benda baik, baca bismillah. Nak buat benda baik, baca bismillah. Nak buat kereta pergi pejabat kerja, sara anak bini untuk nafkah, baca bismillah. Boleh pahala. Perjalanan kita tu berkat. Nak buat apa? Apa saja kebaikan dalam bawah perintah syarak kita buat dengan sebut basmalah tu, maka kita dapat berkat. Tapi apa kerja baik yang kita tak sebut dengan basmalah, tak ada keberkatan dia. Ini ringkasnya. Baik. Sekarang jaga tulis baris. Supaya nanti kita nak mengajar anak bini, cucu, cicit kita pula mudah. Tulis baris. Okay? Alhamdulillahillazi syahida biwujudihi jami'ul kainati. Boleh. Alhamdulillahillazi syahida biwujudihi jami'ul kainati. Subhanahu wa ta'ala al-malikul allami, al-qadimi, al-baqi, al-qaimi bizatihi, al-qadiri 'ala al-ijadi wal-i'dami. Boleh. Allazi farada 'alaina ta'allama syara'i'il islami wa ma'rifata sahihil mu'amalati wa fasidiha li ta'rifil halali wal harami. Boleh. وجعل المآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام. bukan وعمل به الخلود في دار السلام وجعل مصير من خالفه wa asahu daral intiqami, ataupun daral intiqami. Boleh tahu bagi tempat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil anami. Cik Beda saya tak tu? Ambil buku saya. Ambil buku saya. Ambil. Apa pinjam? Nanti datang balik. Nanti kita foto step lain. Kita copy lain. Tengok. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'usi. Kenapa kita baca Muhammadinil mab'usi? Sebab sepatutnya kita baca wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Tapi lepas daripada kalimah Muhammadin tu ada sandaran, ada kalimah sandaran al-mab'usi. Dalam kaedah bacaan tanwin dia tak akan berjumpa dengan alif lam. Macam kita baca Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kenapa kita tak baca lam yakun allazi? Kaedah bacaan Arab dia tak baca lam yakun allazi, tak baca bertemunya dua baris mati. Asalnya lam yakun allazi, tapi kita pergi baca lam yakunil ladzi, tebuh nun saghir, nun kecil situ. Sebabnya tanwin tak akan bertemu dengan alif lam. Ka'anni tanwinun wa anta idafatun lan tarani abada. Lama bahasa sebut seolah-olah aku tanwin dan kamu itu adalah kalimah sandaran, kita tidak akan bertemu buat selama-lamanya. Minyak air temu juga tapi tak bergaul ya. Minyak air temu juga. Nah, duduk sekali juga tapi tak campur. Cannot go kata.
Begitu juga ni Muhammadin, tulisan dia Muhammadin, tapi bacaan dia tu Muhammadinil mab'usi. Kita buh nun kecil itu seperti mana kita baca lam yakun allazi, kita baca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Begitu juga kalau kita baca surah apa ni Al-Ikhlas. Nah, kalau kita baca waqaf dengan wasal ada beza. Qul huwallahu ahad. Stop. Allahu samad. Stop. Tapi kalau satu lagi kita boleh baca sambung, baca wasal. Kita panggil bacaan yang wasal. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Kita tambah nun kecil sebab apa? Tanwin dan idhafat tidak bertemu dalam kaedah bacaan. Bertemu dalam tulisan tetapi tidak bertemu dalam kaedah bacaan. Ini penting tak laki. Cara tulis, cara baca. Baik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil anami wa ala alihi wa sahbihi bararatil kirami. Wa ba'du fayakunul abdul fakiru al muznibu al janiyu Muhammad ibn Ismaila Daud al-Fataniyu. Innahu lamma tuliba minni walidi an ajma'a lahu syai'an min fadaili al-ilmi wal aqaidi ad-diniyati wa adumma ila dhalika ba'da ma la budda minhu min al-abwabil fiqhiyyati. Boleh tulis? Ni khutbah dia, boleh tulis? Boleh. Tak boleh tulis, dengar aja. Mutarjamatan bilughatina litakribi fahmihima 'alal adhani. Imtasaltu amrahu raja'an lil ityani bi ba'dil ihsani. Fajama'tu fi hadha at-ta'lifi masaila mukhtasaratan min 'iddati kutubin mu'tabaratin. Fajami'u ma fihi multaqatun min durariha wa mansubun ilaiha, fama kana fihi min sawabin famin maknuniha wa makhzuniha, wa ma kana fihi min khata'in famin zallatil qalami minni fi tarkibin ba'dil ibarati fal marju mimman ittala'a alayhi an yuslihahu bilutfin wa yamhuwa tu ataf kepada an yuslihahu wa yamhuwa marasimaz zallati. Fal karimu man aqala usrata akhihi wanqadhahu min aibin qalamihi fihi wa samaituhu matla'al badraini wa majma'al bahraini ja'alahu Allahu khalisan liwajhihil karimi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Habis. Kita express. Ni pendahuluan mukadimah kita express. Okey? Tak apa. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani akan segala hamba-Nya, negeri dunia dan akhirat. Alhamdulillahillazi syahida biwujudihi jami'ul kainati subhanahu wa ta'ala al-malikul 'allami al-qadimil baqi al-qaimi bi dzatihil qadiri 'alal ijadi wal 'idam. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menyaksi dengan keadaannya oleh sekalian kainat, sekalian makhluk, sekalian ciptaan. Maha suci ia daripada segala kekurangan. Allah tu maha suci daripada segala sifat kekurangan. Dan yang maha tinggi, Allah tu maha tinggi, yang mempunyai kerajaan. Maha tinggi Allah, tinggi dari sudut makna.
kebesaran, keagungan. Bukan tinggi yang boleh suka berapa panjang, berapa tinggi, berapa inci, berapa jauh, berapa jarak. Bukan. Yang mempunyai kerajaan. Allah ni ada kerajaan. Langit bumi itu hak milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tu kita duk tahlil sama lah. Kita duk tahlil sama. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum billah. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ada orang tahlil ni dia sebut mulut ya, mata duk kaya. Macam lagi dah ada. Macam orang isap dah ada. Orang sekarang ni dia baca Quran kaya, jangan isap dada. Kadang-kadang kita tahlil ni kaya macam menagih dada. Jadi kalau ahli ibadah buat ibadah kaya seperti menagih dada, apa manfaat? Lemah orang Islam. Baik. Kerajaan Allah. Kita duk fikir kerajaan Datuk Seri Najib. Kita fikir kerajaan Malaysia, kerajaan Bambang Susilo Yudhoyono, kerajaan Lee Hsien Loong Singapura, kita fikir kerajaan Amerika, kerajaan Eropah. Kerajaan Allah tak fikir. Sempitnya pemikiran kita. Orang nak marah kerajaan, orang naik minyak 20 sen, gaji menteri. Menteri tak ikut gaji, lipat-lipat tak ikut gaji. Aku ikat perut jadi menteri. Bohong. Bohong. Menteri tak ikut gaji. Kita pegawai kerajaan lagi tak ikut gaji. Orang kampung pendapatan dia bawah daripada miskin tegar 750. Lagi dah. Kalau menteri ikat perut, rakyat ikat leher. Ikat leher ni bahaya. Biasanya orang hak ikat leher ni dia ikat kain kapal, ikat leher. Mati. Ikat leher juga maksudnya aku gantung. Menteri ikat perut. Bohong menteri kita banyak boroi. Macam mana nak ikat perut boroi? Orang kata ikat perut ni nak selim macam Cik Ta. Cik Ta dah kahwin, dah sekarang ni Cik Ta mengandung. Jadi Cik Ta tak selim dah. Kita juga orang-orang makan pagi. Menteri ni banyak makan free. Macam mana kata ikat perut? Mesyuarat tu free, makan ni free, jemputan tu free, ni free, program tu free, perasmian tu free. Macam mana nak ikat perut? Akhir sekali tak boleh nak ikat perut boroi. Orang sekarang ni bohong cakap. Ahlussunnah wal Jamaah haram berbohong. Nabi kan sedih, bukan sidik segaraga. Nabi kita sidik segaraga membohong. Jahat tu nak kebah harta benda ismi ulam raja. Ismi ulam raja tu ada, sidik segaraga nak kebah harta ismi ulam raja dengan buat umpan apa? Hamidah, Rafidah, Kasidah, jalan dah. Abdul Wahab, tolong Abdul Wahab, Abdul Wahid. Cerdik sikit Abdul Wahab. Tapi Abdul Wahab tu tak sembahyang pun. Dia main burung, nak main muzik. Tengok. Patut kena tipu kepada Tuan Sadiq Segaraga. Sadiq Segaraga tu otak penipu. Tuan penasihat pun penipu. Kalau kita mentaliti menteri kita tu penipu, lebih kurang Sadiq Segaraga. Menteri ikat perut, rakyat ikat apa? Allahu Akbar. Tak cukup pun yang ada. Rakyat diminta bersyukur. Harga minyak naik 20 sen. Syukurlah. Minyak Malaysia lebih murah berbanding minyak Thailand, minyak Singapura. Syukurlah. Lepas tu menteri naik gaji 20%, ikat perut. Allahu Akbar. Pelik-pelik orang kita ni. Tak takut dengan Allah cakap menipu. Tak takut. Tak malu dengan ayat jelatah kita ni jadi menteri cakap menipu. Tak takut langsung. Ni sebab apa? Boleh jadi lidah tu lidah jahat. Baca Quran tak betul, baca hadis pun tidak. Patut payah nak cakap kebenaran tu payah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ni cakap apa? Menipu. Cakap benar. Dan sifat kenabian kita tu sedih, sifat benar. Membenarkan. Benar kata-kata, benar perbuatan, benar i'tikad, sedih. Lawan pada sidik al-kadzib, nusta. Baik. Allah yang mempunyai kerajaan. Jangan duk nampak kerajaan PKR ya. Jangan nampak kerajaan BN, kerajaan PAS kerajaan Allah bro, kerajaan Allah. Lahu mulkus samawati wal ard, kerajaan Allah tu. Baik. Lagi yang Maha mengetahui Tuhan, Allah Maha mengetahui sifat Allah. Yang Tuhan yang Maha Qadim, sedia kala. Qadim ni la awwala lahu. La awwala lahu wala nihayatalah.
Tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Itu kita panggil qadim, sedia kala. Sedia kala tak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Lagi kekal, baqa, kekal Allah. Ayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekalnya Allah. Okey. Yang berdiri dengan zatnya, qiyamuhu binafsihi. Hak berdiri dengan zat Allah tu, maksud ringkas kita kata qiyamuhu binafsihi itu Allah tak berkehendak kepada makhluk. Nak cipta, nak uruh, nak takbir, nak menghukum, nak membalas, nak masukkan hamba dalam syurga, nak masukkan hamba dalam neraka. Allah tak berhajat pada makhluk. Qiyamuhu bi nafsihi. Tu dia, okey. Kuasa ia atas mengadakan dan mengadamkan. Mengadamkan ni mentiadakan. Allah ni nak mencipta sesuatu atau nak menghilangkan sesuatu tu terpulang pada kudrat iradah dan qiyamuhu binafsihi dia. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kenapa alim ulama kita galak masyarakat kita dulu-dulu baca surah Yasin? Sebab dalam surah Yasin itu menyentuh tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peneguhan akidah tu. Orang sekarang ni, tak payah baca Yasin ya. Baca WhatsApp. Boleh. Baca WhatsApp berasak. Nak baca Yasin seminggu sekali pun bayar. Tak boleh beri komitmen untuk baca Al-Quran seminggu sekali pun bayar. Jadi orang buat apa? Nak baca Quran seminggu sekali pun bayar. Nak duduk masjid, duduk surau, baca Quran seminggu sekali. Nak baca Yasin 83 ayat kami. 83 ayat. Baca Yasin 83 ayat seminggu sekali pun bayar. Kita jadi manusia. Nak baca Quran, nak baca Yasin 83 ayat seminggu sekali. 15 minit je. Kami ada jemaah 15 minit je. Kita balik kerja apa semua tu, mandi-mandi ke sembahyang, zikir wirid doa ringkas, kemudian kita baca Yasin. 15 minit je. Ya kita duduk main WhatsApp tu, WhatsApp susu berasak bu. Berapa jam satu hari? Allahu Akbar. Mari Ustaz-Ustaz Wahabi pula bid'ah baca Yasin mana jemaah. Kita tanya pula, baca WhatsApp tiap-tiap hari tak bid'ah ke? Nabi baca WhatsApp ke? Baca Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nabi baca ke Facebook, Twitter, Instagram, YouTube? Ya. Tu jawab logik logik tak nak itu dah. Kita kata baca Yasin, baca Quran boleh pahala. Tak nak baca tak apa. Kerana dalam Yasin tu banyak berkait dengan akidah, banyak berkait dengan syariah, banyak berkait dengan kisah-kisah terdahulu, banyak berkait dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Bukan sembarangan baca. Baca saja boleh pahala. Tak baca dengar. Tak baca kita dengar. Tak dengar kita tukang buat air untuk orang baca Yasin. Tukang buat air untuk orang tahlil, kami jemaah. Boleh pahala. Kita tak lagi masjid, kita hik ke nifah ke wiladah ke, hantarlah biskut tawar hapsing. Boleh orang baca Yasin, baca Quran, doa selamat tu makan. Tak biskut hapsing tak ada, habis stok, belilah pisang. Tenaga segera, boleh pahala juga. Allahu Akbar. Ni kita orang dak buat amal ibadat, kita dak kutu. Apa Yasin majmaah Nabi pun tak buat. Dia nak halang orang buat ibadat, baca Yasin, baca Quran, duduk masjid, iktikaf, doa selamat tahlil. Lagi jauh dengan Allah. Allahu Akbar. Tak, kalau kita tak boleh pergi masjid surau Yasin mana jemaah baca Quran apa, kita sendiri duduk rumah baca dengan anak, baca dengan isteri. Kalau isteri dalam keadaan haid, nifah, wiladah ke, kita sendiri baca, isteri dengar, anak-anak dengar. Jadi apa yang kita buat jadi percontohan pada anak-anak. Lagu tu. Kalau kita sibuk sangat duduk atas kereta jadi kita tengok aplikasi Quran kita tu duduk atas kereta, kita kata kita pergi musafir kau semua, itu baca 15 minit baca Yasin. Baca kejap ya. Baik. Allazi farada alaina ta'allama syara'i' al-islami wa ma'rifata sahihil mu'amalati wa fasidiha li ta'rifil halal wal harami. Dialah Allah yang mewajibkan atas kita mempelajari akan segala hukum hakam agama Islam. Allah mewajibkan kita belajar hukum hakam Islam, akidah belajar, fiqh belajar, tasawuf. Wajib belajar, tak belajar dosa. Bagaimana bisa mungkin kita duk makan, duk minum, duk kerja, duk tidur, duk bangun, duk suka, duk ria, duk beranak, duk cucu, duk cicit dalam keadaan kita tanggung dosa setiap saat dan ketika. Kita tak belajar benda ni. Kita rasa bahagia dalam keadaan kita berdosa. Kita rasa bahagia dalam keadaan kita tak menyadari
bahawa perjalanan hidup kita tu tambah dosa dan maksiat pada Allah. Allahu Akbar. Dan belajar akan pengetahuan segala hukum. Belajar pengetahuan segala hukum sah muamalat dan fasidnya. Hukum kita berurusan dengan orang, jual beli, pajak, gadah, sewa, menyewa, tebu, saham, halal haram tu sah ke tak urusan jual beli kita tu? Wajib belajar. Ayat kita duk jual beli sekarang ni, riba ke lah, jual emas ke, apa lagi, pajak ke, ikut Islam ke ikut Melayu, dalam ni sah, makna sah hukum jual beli tu. Dan fasadnya mana tak sah hukum jual beli tu, supaya diketahui akan yang halal. Kita duk belajar urusan kewangan perbankan Islam ni supaya apa? Supaya mana tadi tu? Supaya diketahui akan yang halal, hak mana halal kita tahu, dan haramnya mana haram kita tahu. Wa ja'ala ma'alam min 'ilmin zalika wa 'amila bihi khuluda fi daris salami wa ja'ala masira man khalafahu wa asahu darul tiqami. Allah lah yang menjadikan kesudahan mereka yang mengetahui akan yang tersebut. Bila kita belajar, Allah nak letak kita dalam keadaan macam mana sekalipun, terpulanglah bagi Allah. Kita belajar, kita alim, kita tahu, kita beramal. Last sekali, bila kita mentaati perintah Allah, kita ada ilmu, kita belajar ilmu Allah, kita mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kesudahannya terserah pada Allah nak letak kita syurga ke neraka. Dan beramal ia dengan dia, dan berkekalan di dalam syurga. InsyaAllah kita berilmu, beriman, beramal, masuk syurga, kekal dalam syurga. Syurga sebagai kampung yang sejahtera. Syurga, kampung yang sejahtera, rumah yang sejahtera, tempat yang sejahtera, dan dijadikan kembali dan ketetapan mereka yang menyalahkan akan dia dan derhaka akan dia dalam neraka. Orang yang tak ikut perintah Allah, menyalahi perintah Allah, menderhaka perintah Allah, dia dikembalikan ke dalam neraka. Neraka ni kampung yang diseksakan hambanya. Neraka tempat seksa, syurga ni tempat yang sejahtera. Pilih satu antara dua. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil anami wa ala alihi wa sahbihi al bararatil kirami. Dan rahmat Allah dan salam Allah. Rahmat dan salam, wassalatu wassalam tu, rahmat tu makna kasih sayang Allah berterusan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu disebut innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selawat tu maknanya rahmat dan kesejahteraan Allah berterus menerus daripada Nabi belum lahir hingga Nabi lahir, hingga Nabi hidup, hingga Nabi wafat, hingga hari kiamat, hingga masuk syurga ahli yang taat, hingga masuk neraka ahli yang maksiat. Rahmat dan kasih sayang Allah terus mencurah-curah, makin hari makin banyak, makin melimpah kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad itu dibangunkan, dibangkitkan sebagai rahmatan lil alamin, bagi rahmat. Nabi kita Nabi rahmah. Nabi kita Nabi rahmah, Nabi yang mencetuh kasih sayang pada sekalian alam. Kita kata Nabi kita ni pencetuh dan penyeri kasih bagi sekalian alam. Bumi ni takkan harmoni kalaulah tidak kerana Nabi. Syurga takkan dicipta kalau tidak kerana Nabi. Al-Quran tidak diturunkan kalau tidak kerana Nabi. Lepas tu ulama al-sunnah jemaah kata laula sayyiduna Muhammad ma khalaqallahul khalqa. Kalaulah tidak kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah tidak mencipta segala alam buana ini, kerana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Besarnya kedudukan, kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ni, bila sebut nama Nabi kita terus berselawat. Bila sebut nama Nabi kita terus selawat. Sebab kedudukan, kemuliaan, ketinggian, derajat kenabian kita ni lebih mulia daripada segala-galanya. Orang Wahabi sebut nama Nabi tak selawat. Hati kering, macam ikan kering, cicak kering, bawang kering, lada kering. Kita ni Ahlussunnah wal Jamaah sebut nama Nabi kita tu selawat. Sallallahu alaihi wasallam.
Apa lagi tu? Nak lagi ya? Nak lagi, nak ngaji sangat. Baca lagi, apa puas. Nabi kita sebagai rahmat bagi segala makhluk. Ada orang tanya, Ustaz, adakah Nabi kita diutus untuk Ultraman? Cicak Man, Batman, Spiderman, Power Rangers, Doraemon, Digimon, Yuhendo, Satria wajah hitam. Adakah tu? Dia nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana? Sudah kita. Sudah. Nak jawab macam mana? Kita kata benda tu tak ada umur iktibari je. Benda tu ada dalam khayalan manusia je. Animasi je, benda science fiction, khayalan, watak khayalan je. Jadi Nabi diutuskan untuk makhluk yang ada, bukan diutuskan untuk makhluk yang tak ada. Kalau kita jawab, Nabi diutuskan untuk Ultraman. Bila masa Nabi jumpa Ultraman? Ultraman tak ada pun dalam alam ni, tak ada, katanya. Itu jangan terperangkap. Nabi sempat jumpa tak dengan Doraemon? Dia agak tanya dia tu. Budak-budak tanya, kita tak boleh jawab. Kita jawab kata Nabi diutuskan untuk makhluk yang ada. Makhluk yang tak ada tu benda hak iktibari, benda hak ada dalam khayalan manusia tu dikira tak ada, khayalan. Tapi kita sekarang percaya pada benda-benda khayalan. Percaya pada Batman, Ultraman, Superman, Cicak Man, Doraemon, Selak Tera, Yukendo, Satria wajah hitam dan Gaban. Percaya. Dan kita duk ajar anak kita dengan makhluk-makhluk tu, rusak fikiran dia. Nabi kata ajar anak kamu untuk mengenal Allah, kasih pada Nabi dan ngaji Quran. Kita ajar anak kita tu dengan TV, TV ajar anak kita dengan Gaban. Rusak. Allahu Akbar. Baik. Diutuskan bagi segala makhluk dan atas segala keluarganya selawat dan salam tu makruh dan tu bitazim tu. Bukan sekadar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjutan daripada itu selawat dan salam juga ditujukan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi ni isteri-isteri Nabi, anak baginda sallallahu alaihi wasallam, cucu baginda hinggalah keturunan-keturunan tu. Tu orang panggil keturunan Said ni memang daripada darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lelaki Said lah. Said ke, Jufri ke, Al-Attas ke, Al-Haddad ke, Al-Alawi ke. Tu. Juga kalau perempuan tu kita panggil Syarifah. Panggil Syarifah. Tu. Tapi ada juga Said-Said yang tak semayang, yang buat maksiat. Tu kita jangan ambil kira. Kita ambil kira darah daging keturunan Nabi tu mulia. Hak dia tak semayang, dia buat maksiat, dia buat dosa tu dosa peribadi ya. Dan sahabatnya, selawat dan salam juga ditujukan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak kebajikan, yang banyak buat baik. Banyak pahala, banyak ganjaran, banyak keistimewaan di sisi Allah tu. Mereka itu lagi mulia sekaliannya. Keluarga Nabi, sahabat Nabi itu, mereka tu banyak ganjaran pahala, banyak mulia, banyak berkhidmat untuk agama Allah. Tu. Wa ba'du ni kita panggil kalam hazaf mudhafu ilaih. Wa ba'du ai ba'dama zukira minal basmalati wal hamdalati wassalatu wassalamu tu. Tu wa ba'du, adapun kemudian daripada itu. Macam kita dengar khutbah Jumaat, amma ba'du faya ibadallah ittaqullah. Amma ba'du ada. Adapun lepas daripada itu tu, lepas baca bismillah, lepas baca alhamdulillah, lepas selawat dan salam pada Nabi Muhammad, kaum keluarga, sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihi ajma'in tu, wa ba'du. Baru nak mula projek. Fayaqulu Abdul Fakiru al-Muznibu al-Janiyu Muhammadu ibnu Ismaila Daudul Fatani. Adapun kemudian daripada itu, lepas baca bismillah, lepas baca alhamdulillah, lepas selawat dan salam pada Nabi, sanak saudara keluarganya tu, maka lagi akan berkata hamba yang berdosa ni. Tok guru kita guna uslub rendah diri.
hamba ni orang banyak dosa, nak menulis kitab, minta tolong dengan Allah. Hamba ni tok guru ni orang rendah diri, orang tawaduk. Tak macam profesor-profesor sekarang. Imam Ghazali bawa hadis palsu. Itu profesor UKM. Pakar hadis UKM kata Imam Ghazali bawa hadis palsu. Lepas tu ulama-ulama Melayu bawa hadis palsu. Orang Melayu bawa hadis palsu. Habis yang bawa hadis sahih apa? Cina. Yang bawa hadis sahih apa? Yang bawa hadis sahih tu Cina. Yang bawa hadis hasan tu India. Yang bawa hadis dhaif tu Kadaza, Muru, Badajau, Busuk, orang asli. Apa dia buat justifikasi itu? Orang Melayu ni bawa hadis palsu. Ulama Melayu bawa hadis palsu. Imam Ghazali hujjah Islam bawa hadis palsu. Habis apa yang bawa hadis sahih? Atramen. Ada ke betul. Baik dia kaji, baik dia buat satu kajian orang Melayu apa nama ni? Penyebaran hadis yang sahih di kalangan orang Melayu. Ulama Melayu. Ulama yang mengetengahkan pengajian hadis di alam Melayu. Betul. Ini kajian tu bersifat negatif dah. Hadis palsu di kalangan orang Melayu dan ulama Melayu. Maknanya menjatuhkan reputasi Melayu. Dia sendiri apa? Cina ke? India ke? Kau Vietnam ke? Nepal ke? Pelik. Aduh, hai. Macam yalah. Macam comel je. Kalau kita kata penyalahgunaan najis dadah kalangan orang Melayu. Apa justifikasi? Orang Melayu banyak masuk banyak isap dadah, jual dadah. Orang Melayu hak jaya banyak lagi ditampilkan dalam bentuk yang positif lah. Allahu Akbar. Baik. Lagi yang apa tu? Dia kata berkata hamba yang berdosa, lagi yang al-muznibu ni berdosa, al-jani orang yang buat salah. Di Melayu kan al-jani ni jenayah, penjenayah. Orang yang buat salah. Yang situ dia tulis apa? Melakukan kesalahan. Dalam bahasa lama ni saya ngaji kitab ni dulu. Kitab lama lagi ni. Itu kitab baru tu, kitab moden tu. Ia sebut yang menghilakan akan dia. Menghilakan dia ni melakukan kesalahannya. Banyak hila, banyak apa? Banyak spin. Okey. Iaitu Muhammad bin Ismail Daud Fatani, nama tu buku kita. Dan ngaji kitab Matlaib Badrin siapa tulis? Apa sekarang? Ulama Melayu kita, iaitu Syekh Muhammad Ismail Daud Al-Fatani, ulama Fatani. Innahu lamma tuliba minni walidi an ajma'a lahu syai'an min fadailil 'ilmi wal aqaidi diniyati wa adumma ila zalika ba'da ma la budda minhu minal abwabil fiqhiyati. Bahawasanya tak kala menuntut ni orang minta daripada aku oleh walikku. Walikku ni oleh bapakku. Ada orang minta aku tulis, iaitu ayah aku sendiri minta aku tulis kitab. Bapak ni tengok anak dia alim, bapak suruh anak tulis kitab. Bukan tulis untuk dia, tapi untuk masyarakat dia, orang Melayu dia, orang Islam dia, supaya kesinambungan ilmu dan terikat dengan ulama tu ada. Cara masyarakat kita nak bina tamadun. Bahawa aku himpunkan baginya. Ayahku minta aku tulis kitab, himpun karangan ni untuk dia, sesuatu daripada kelebihan ilmu, tentang kelebihan ilmu dan aqaid dan ilmu akidah yang dibangsakan akan dia kepada agama. Tulis tentang kelebihan menuntut ilmu, tulis tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni yang meneguhkan agama Islam, dan aku himpunkan kepada yang demikian itu setengah barang yang tak dapat tiada daripadanya beberapa bab ilmu fiqh. Aku tulis bab menuntut ilmu, aku tulis bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan aku tulis juga bab-bab himpunan hukum hakam fiqh. Kata kita ni
dia ada dua subjek. Satu subjek akidah sunnah jemaah, satu subjek fiqh. Bukan semata-mata fiqh. Orang kita ni kita istimewa. Mutarjamatan bilughatina litakribi fahmihima alal azhani. Imtasaltu amrahu raja'an lil ityani bi ba'dil ihsani. Kitab ini yang diterjemahkan akan dia dengan bahasa kami, bahasa Melayu lah, supaya menghampirkan fahamnya masyarakat atas segala zihin, atas segala minda, atas segala hati manusia, mengikut aku akan suruhnya, kerana mengharapkan mendatangkan, mengikut aku akan suruhnya ni, suruhnya ni suruh bapak dia lah, bapak dia minta, bapak dia suruh. Jadi aku ikut bapak aku suruh tu. Ni anak yang soleh. Kerana mengharapkan mendatangi dengan setengah daripada kebajikan. Aku ikut bapa aku, boleh pahala. Aku buat benda baik, ganjarannya di sisi Allah. Jadi taat pada bapa, tulis kitab agama dan mengharapkan pertolongan Allah untuk mendapat ganjaran darinya. Tu dia. Fajama'tu fi hadza ta'lifi masaila mukhtasaratan min 'addati kutubin mu'tabaratin. Maka aku himpunkan di dalam taklif, dalam penulisan ini. Taklif ni, penulisan ini, beberapa masalah yang diikhtisarkan, yang direngkahkan akan dia daripada bilangan-bilangan beberapa kitab yang diiktibarkan akan dia. Aku tulis buku ni asal daripada aku ambil beberapa kitab ulama yang muktabar. Ulama muktabar ni ulama yang benar. Dan hujah dia muktamad. Okey. Wa jami'u ma fihi multaqatun min durariha wa mansubun ilaiha. Fama kana fihi min sawabin famin maknuniha wa makhzuniha. Maka sekalian barang yang di dalam taklif, dalam penulisan ini dipungutkan, diambilkan daripada mutiara beberapa kitab yang tersebut. Ambil mutiara kitab-kitab yang tersebut, dan dibangsakan akan dia kepadanya. Dia kata aku ambil daripada kitab tu, aku sebut nama kitab tu. Maka barang yang ada ia padanya daripada yang betulnya dan sebenarnya, aku ambil daripada kitab tu betul-betul. Mana jujur amanahnya ulama kitab. Maka daripada barang yang dikandungkan akan dia padanya dan disimpankan di dalamnya, rujuk ke dia baknya, juzuknya. Wa ma kana fihi min khata'in fa min zallatil qalami minni fi tarkibi bi ba'dil ibarat fal marjuu mimman ittala alaihi an yuslihahu bi lutfin wa yamhuwa marasima zallati. Dan barang yang ada padanya daripada salah, kalau ada salah dalam kitab yang aku tulis ni dan tiada sebenarnya, ataupun aku tulis ni tak betul, maka daripada tersalah dan